Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam hari Ahad 6 Februari 2022. Saya nak cerita pasal pair candlestick untuk kita lukis pagar anak-anak bawang ni. Untuk pair ni dia tak ada spesifik orang kata syarat-syarat wajib tu. Tapi berdasarkan mata, apa yang saya boleh cadangkan untuk kita memilih pair ni, kita bayangkan seolah-olah ada morning star lah. Ya. So untuk yang ini, pertama sekali bila berlaku kejadian tu, apa yang kita nak kena cari, pertama kita kena tengok harga tu mesti turun. Dia daripada atas menurun ke bawah. Okay. Yang kedua, candle yang sebelah kiri ni mesti range dia besar berbanding dengan sebelah kanan ni nanti. Okay, ni besar ni. Range tu maksudnya daripada high sampai low. Ataupun kita panggil dia body besar lah. Kemudian hari yang kedua ni nanti kita akan nampak range dia semakin kecil dan body dia pun semakin kecil. Untuk yang kedua ni ada tricky sikit. Saya lebih suka mencari kalau yang hari kedua ni mesti ada tanduk dan ekor. Ada tanduk, ada ekor. Ada tanduk, ada ekor dan body dia jadi kecil. Range dia pun kalau boleh kecil lah. Kecil tu berbanding dengan yang sebelah dia saja cukup. Tak perlulah kita nak bandingkan dengan yang candlestick lain. Sebelah dia pun cukup. So bila dah jumpa yang macam ni. Yang kedua ni pula. Yang ketiga close dia mesti lebih tinggi daripada harga close yang sebelah sini. Kalau dia katalah benda ni close kat bawah lagi. Bukan tak boleh. Saya masih consider dia dalam satu besar satu kecil. Tapi kebanyakan yang saya nampak, yang saya lebih tertarik kalau dia close tu lebih tinggi daripada ni. Sama ada sini akan jadi putih ke, tak kisahlah. Dia lebih tinggi atau sama dengan close yang sebelah dia. So bila kita jumpa yang ni, kita dah boleh lukis macam mana yang saya lukis sebelum ni. Candlestick yang ni ya. Ni. Kita akan ambil yang candlestick yang kecil ni punya high sampailah low sebelah dia dan kita lukiskan sampai ke kanan. So apa maksud bila lukis yang ni? Saya dah terangkan sebelum ni. Kalau kata harga masih turun ke bawah, kita akan anggap kawasan kuning ni sebagai kawasan resistor dia. Dan kalau kata harga tu dah naik ke atas, nanti kuning ni akan jadi support pula. Kalau kata nanti dia naik turun dalam ni, maksud dia masih pening-pening lagi lah. Okay, kita pergi kepada contoh yang lain. Okay. Untuk AYS ni, kalau ikutkan saya tak boleh lukis lagi dia punya kotak ni. Sebab pair yang ini tak sesuai. Tapi disebabkan pada ketika kejadian ni, saya tengok dia macam tersangkut juga. Jadi saya lukis juga. Sebab tu saya kata yang closing dia tu, kalau boleh saya nak dia berada di atas close yang sebelah ni. Tapi kalau macam ni, sebab dia masih body kecil lagi, kita masih boleh nak lukis. Bila dia ke bawah, katalah pada kejadian lepas kita dah lukis tu, so apa benda yang kita nak kena cari? Saya kena padam dulu. Awak bolehlah cari apa-apa saja signal untuk entry ke, ataupun cari pattern ke. Kalau gunakan MACD tu, kita dah boleh nampak start dia dah macam nak bercantum balik ke, nak bersilang balik. Cerita dia, harga mesti turun ke bawah. Baru kita boleh nampak yang macam ni. Trading plan dia sama macam biasa. Kalau kita rasa ini adalah kawasan resistance, kita takkan kita nak beli kat resistance kan. Kalau kita rasa nanti dia dah naik kan, sini jadi support, samalah teknik support resistance. Bila saya nak buat video je, time tu lah kucing gaduh. Tadi tunggu-tunggu tak ada gaduh pun. Untuk di next story saya ada lukis benda yang sama kan. Kalau ikutkan tak berapa sesuai lukis lah. Tapi nampak macam menjadi kan. Cuma saya rasa saya tarik balik untuk dagang next ni. Bukan yang ini. Kita boleh cari kat tempat lain. Ini mungkin tak sesuai. Ini boleh. Dia ada satu candlestick yang panjang. Sini pun boleh, kita boleh lukis. Bawah ni pun boleh untuk kita lukis. Walaupun range dia, yang ini lebih kurang sama dengan sebelah dia. Range high dengan low, tapi body dia kecil. Dan close di atas, yang ini pun close di atas. Dia punya, lupalah saya nak beritahu, yang low sebelah candle nombor 2 ni mesti lebih rendah. Jangan sama, jangan terendah. Dia mesti, jangan tertinggi. Dia mesti lebih rendah daripada ni. Jadi dia ada 4 syarat tadi lah. Syarat pertama menurun, lepas tu syarat kedua candle ni mesti besar, syarat ketiga candle ni kecil dan mesti ada tanduk atas, tanduk bawah,
closing dia mesti daripada, kalau boleh sama ataupun lebih tinggi dari sebelah, dan yang terakhir tu low yang sebelah kanan ni mesti lebih rendah. Low dia mesti lebih rendah. Jadi kita boleh lukis yang ini, kita boleh lukis, dan yang ini pun kita boleh lukis. Okay. In future bila kejadian ni naik, dia naik atas balik kan. Cuma ini tak berapa laju sangat menurun lah. Saya lebih suka kalau dia laju turun. Dia dah jauh lah menurun. Macam ni boleh je kalau nak. Maksudnya kalau dia dah jadi ni, dia dah jadi support. Support bocor, jadi boleh resistant. Dia jadi resistant. In future dia boleh jadi resistant balik. Yang ini pun sama. So kalau kita depankan, kenapa agak lama dia duduk kat situ. Bermula daripada apa yang kita lukis sebelah kiri ni lah. So kalau kita jalan lagi, kita tengok. Kalau ada benda yang saya tunjuk tu tak berapa nampak, nanti awak boleh buat sendirilah. Tadi saya nampak ada benda yang menarik untuk ditunjuk. Okay, boleh tak kalau saya nak ambil yang ini? Kalau ikutkan semua syarat dia cukup kecuali closing price dia saja tak cukup. Okay, so kita boleh abaikan. So yang ni boleh tak? Yang ini boleh. Cuma candle sebelah kanan itu agak besar body dia. Dia tak berapa kecil. Saya lebih suka body yang kecil. Jadi antara dua, kalau diberi pilihan antara sini dengan yang bawah ni, saya lebih suka yang atas ni. Walaupun closing dia tak tinggi kan. Okay. So awak boleh gunalah, nanti boleh, orang kata dia tak adalah benda dia tepat. Cuma kadang bila kejadian tu berlaku, kita nampak chart tu turun, tiba muncul macam ni. Jadi kita dah boleh siap-siap lah, tanda kan. Okay, next time kalau kata aku nak beli kat bawah ni, kat mana aku nak jual, situlah area-area dia. Lagi kita boleh tengok dekat pandang pada yang sedang menurun. Kalau saya tak jumpa tengah-tengah tunjuk ni, tak nampak, so awak boleh buat sendirilah. So untuk area sini pun boleh lukis, tapi saya kalau kata kejadian ni berlaku, saya mungkin tak lukis lah, sebab dia punya candle yang sebelah kanan ni dia tak kecil. Dia kita kena playback ke kawasan tu, lepas tu besarkan chart. Tengok, rasai sendiri kepada kejadian tu. Agak tak apa shock lah, tapi untuk case yang ni dia jadi bukan jadi apa, dia jadi support, dia terus naik. Kita nak pilih tak? Terpulang, kalau nak pilih pun boleh, tak nak pun tak apa. Dan tak semestinya benda ni wajib berlaku. Kalau ada benda tu je baru chart ni nak patah balik, tak. Kita bila ada banyak chart, jadi bila keluar benda tu, kita mungkin boleh taruh dia dalam sebagai kita punya watchlist lah. Okay, untuk Inari tak nampak, saya tak nampak. Ni boleh. Boleh lah, dia ada tanduk, ada echo. Sorry. Tadi chart apa? Sekejap. Tadi cari main kan? Dia ada tanduk echo. Okay. Mana candle, second candle tu ada tanduk dan echo. So, naik, bocor. So, next time kalau kata awak berani juga, mungkin situlah kawasan resistant dia. Cari yang terang menurun. Okay, ini boleh tak? Boleh, tapi cuma closing dia tak di atas. Cuma kalau kata okey lah, aku lukis lah. Lukis je lah. Manalah tahu kan, next time dia jadi support balik. Macam ni naik-naik dia jadi support balik. Ingat, support resistance bukanlah kawasan yang setepat-tepatnya. Bukan kita nak ambil sehujung-hujung ni, lepas tu kita nak bayangkan dia setepat-tepatnya. Kawasan support resistance biasanya kita tandakan dia sebagai kawasan ataupun area. Area harga tu. Itu yang sepatutnya kita bayangkan lah. Bukan garisan yang tepat-tepat. Saya tak jumpa lagi yang lain. Sekejap, tengok yang lama-lama ni. K plus ada tak? Turun, tak ada. Kalau saya tak nampak, nanti awak tengok sendiri ya. Turun, saya tak nampak. Ini boleh? Ni boleh lah. Close dia lebih kurang sama. Okay. Kalau rasa okey, awak boleh lukis saja. Tak ada masalah pun. Free kan? Melukis tu free. So next time, ceritalah akan jadi. Okay. Ni yang terakhir. Kalau awak pernah lukis dekat sini, kemudian muncul lagi dekat bawah-bawah ni. Okey, ni. Kebetulan nak nampak. Ni cantik tak? Cuma ni tak ada tanduk. Tak mau. Dia tak ada tanduk. Jadi saya tak nak. Tapi tak apalah. Kita ambil contoh je lah. Sebab saya nak bagi contoh je. Katalah kita ada dua sekarang ni. Yang mana satu nak pakai? Pakai yang terbaru. Gunakan yang terbaru dulu. Yang lama ni tinggalkan dulu. Tak perlu lukis pun tak apa. Ataupun kita tak perlulah. Dah lukis kat sini kan. Nak cari yang sebelah belakang. Aku nak lukis kat sini lah. Kalau nak tinggalkan pun boleh. Kalau tak nak pakai pun tak apa. Just fokus pada kejadian yang paling baru terjadi. Yalah, kalau macam saya tak terlalu long term sangat. Cuma short term swing apa semua. Jadi saya fokus pada yang terbaru saja.
MLS tak ada, saya tak nampak. Untuk yang ni pun dia close kat bawah. Tapi kalau awak nak lukis pun tak ada masalah. Katalah nak buat macam ni kan, boleh je lah kalau nak. So kalau tengok kat sini ada tak sebelah belakang, yang ni ada. Dia dah naik, dia jatuh, hilang sekejap. Naik jatuh, retest jatuh, mungkin ke situ. Kalau tak mampu kan, turun lagi bawah. Boleh tak kalau nak lukis balik yang lama-lama, bawa ke depan? Boleh, tak ada masalah. Contoh macam ni, saya tak nampak lah dia close. Saya anggap close dia lebih kurang sama lah. Awak nak pakai lagi next time dia lalu, mungkin ke situ ke pun boleh. Cuma saya kata saya swing jangka pendek. Jadi saya tak sukalah lukis panjang-panjang sangat kat belakang ni. Dia menyemak mata je. Okey, itu saja untuk minggu ni. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.